أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dapat kita dipertemukan dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tata tertib pembaca Al-Quran, yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hadirin mukminin sekalian, sebelum saya meneruskan kepada perbincangan kitab pada siri kali ini, suka untuk saya mengajak kepada penonton yang masih lagi belum subscribe YouTube channel, boleh subscribe YouTube channel TV MAMBS dan boleh like serta share video ini. Dan yang paling penting, mudah-mudahan like, share serta subscribe daripada sidang penonton sekalian boleh mencambahkan lagi saham kebaikan yang mana dituntut oleh Nabi SAW untuk kita menyebarkan kebaikan seperti mana kita menginginkan pahala kita yang melakukannya, insya-Allah. Hadirin mukminin sekalian, hari ini kita masih lagi pada bab yang keempat, iaitu bicara tentang tata tertib guru Al-Quran dan muridnya. Dan hari ini kita akan masuk pada fasal yang berikutnya, iaitu yang diberikan tajuk guru mestilah berdedikasi dalam pengajarannya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hendaklah sang guru itu berdedikasi dalam pengajarannya, tidak terlalu mementingkan maslahat keduniaan yang tidak daruri buat dirinya. Ketika mengajar, hendaklah dia mengosongkan pemikirannya daripada perkara-perkara yang boleh menyibukkan hatinya. Dan ini tentulah terdapat banyak sekali, yakni banyak sekali perkara yang boleh memesongkan hati serta pemikiran seorang guru daripada tumpuan kepada pengajaran yang sedang dilakukan. Kata Al-Imam An-Nawawi lagi, mestilah dia menumpukan segala perhatiannya kepada murid-murid yang sedang belajar daripadanya. Hendaklah dia bersungguh-sungguh memahamkan para muridnya tentang pelajaran yang diajarkannya. Setiap murid diberikan perhatian sesuai dengan kefahamannya. Seperti mana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hadithun nas ala qadari uqulihim. Kita berbicara dengan manusia berdasarkan kepada kadar akal mereka. Seperti mana itulah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahawa setiap murid mestilah diberikan perhatian yang sesuai dengan kefahamannya, iaitu tidak memberi input yang terlalu banyak kepada mereka yang dikirakan tidak sesuai untuk menerima tanggungan bebanan ilmu yang banyak dalam satu masa, dan tidak memberi input ilmu yang terlalu sedikit bagi mereka yang dikirakan mampu menerima input ataupun pengajaran ilmu yang lebih dalam satu-satu masa. Dalam perkara ini, Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahawa seorang guru perlulah menumpukan sepenuh perhatian sama ada terhadap apa yang nak diajarkan ataupun suasana dan keadaan pembelajaran tersebut, dan perkara ini terpakai dalam kehidupan kita sehari-harian kerana kita sendiri saban ketika dan saban waktu kita mempunyai tanggungjawab untuk mendidik sama ada diri kita sendiri ataupun orang-orang yang berada di bawahan kita. Sama ada kita ni seorang bapa, kita mendidik anak-anak, kita ni seorang abang, kita sedang mendidik, membentuk akhlak dan peribadi adik-adik kita. Sama ada kita ini seorang ketua, kita sedang membentuk peribadi dan akhlak pekerja yang berada di bawahan kita. Maka oleh kerana itu, Al-Imam An-Nawawi menetapkan perkara sebegini bahawa kepentingan untuk seorang guru menumpukan sepenuh perhatian supaya ilmu yang disampaikan itu dapat diterima oleh murid yang sedang mempelajari ilmu daripadanya dengan berkesan. Seperti mana kata seorang hukama, seorang yang mengajarkan sesuatu ilmu
jika dalam hatinya itu terdapatnya penyakit-penyakit hati seperti fana dengan dunia, seperti hasad, seperti mana penyakit-penyakit hati yang lain, jangan pelik sekiranya ilmu yang disampaikan kepada murid tersebut juga akan diberikan penyakit-penyakit hati yang terkandung dalam hati sang guru itu turut akan terkena kepada murid tersebut, kerana dia tidak mengosongkan hatinya, kerana dia tidak membersihkan hatinya daripada sebarang perkara yang boleh menyibukkan tentang urusan keduniaan. Seperti mana diberikan satu contoh yang berlaku dalam umpamanya dalam sesi pembelajaran tasmi' Al-Quran. Kita ambil konteks pembelajaran Al-Quran yang mana dilalui oleh mungkin kebanyakan mereka yang menghafaz Al-Quran. Seorang guru yang sedang mendengar tasmi' ataupun bacaan Al-Quran, hafazan Al-Quran daripada muridnya, mestilah menumpukan sepenuh perhatian, mestilah tawajuh, seperti mana kita menginginkan murid tersebut tawajuh kepada Al-Quran yang sedang dihafaznya, maka guru berkenaan mestilah juga tawajuh, berhadapan benar-benar mendengar bacaan tasmi' Al-Quran daripada muridnya itu. Tidak bolehlah ia dalam keadaan walaupun dia sudah mengingat Al-Quran, walaupun dia tahu sekiranya dia hanya mendengar, tidak melihat kepada Al-Quran, dia boleh tahu di mana salah, di mana betul. Tidak bolehlah sambil-sambil itu dia sambilnya contohnya leka dengan telefon bimbit, ataupun sambil mendengar bacaan Al-Quran daripada murid sambil ia bersembang dengan orang lain. Tidak, guru mestilah menunjukkan contoh tauladan yang baik, dan dalam erti kata ini mestilah dia menumpukan sepenuh perhatian kepada sesi pembelajaran yang sedang dilakukan, supaya ilmu yang disampaikan, ilmu yang diberikan kepada murid akan memberikan kesan yang mendalam. Dan inilah yang dilakukan oleh kebanyakan para tuan-tuan guru, para alim ulama yang sangat beradab dalam sesi menuntut ilmu ataupun sesi memberikan pengajaran ilmu kepada murid-murid mereka. Keutamaan berkaitan dengan adab ini termasuklah juga memberikan tumpuan kepada soalan yang ditanya oleh murid, memberikan tumpuan kepada apa sahaja yang tidak difahami oleh murid untuk dia memberikan penerangan yang selanjutnya. Kata Al-Imam An-Nawawi lagi, hendaklah disuruh muridnya mengulang kaji apa yang telah dihafalnya dari pelajaran-pelajarannya, dan sayugialah dia memuji murid yang menunjukkan kesungguhannya selama dia tidak bimbang bahawa kepujian itu boleh mendatangkan fitnah ke dalam hatinya, kerana mendatangkan perasaan bangga diri ataupun boleh menyebabkan orang lain terlalu memuji-mujinya. Tidak salah untuk kita memuji seorang murid ataupun orang yang berada di bawahan kita dalam kita mendidiknya. Kita memuji untuk memberikan semangat supaya dia dapat melakukan yang lebih baik daripada yang sedia ada, tetapi mestilah diingat supaya pujian yang diberikan itu tidaklah boleh bersifat terlalu mengangkat-ngangkat, terlalu meninggi pujinya, kerana innal hamda lillah, segala pujian itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam An-Nawawi lagi, murid yang tidak menunaikan tugasan dalam mata pelajarannya haruslah dimarah serta ditegur secara lembut apabila dia yakin bahawa perkara itu tidak akan menjadikan murid itu menjauhkan diri daripada sesi pembelajaran. Teguran juga perlu diberikan sekiranya anak bawah didikan kita melakukan kesilapan. Mungkin dia tidak menyelesaikan tugasan yang diberikan dan sebagainya, tetapi mestilah diingat bahawa teguran yang diberikan bersifat mendidik, bukannya bersifat menghina. Boleh menggunakan perkataan yang jelas dan tegas tanpa perlu memilih perkataan-perkataan yang keji dan sebagainya. Kita mestilah tegas dalam menyatakan maksud yang jelas. Apakah sebenarnya sebab dimarahi seseorang pelajar kerana tidak menyelesaikan tugasan, tidak membaca hafazan dan sebagainya. Termasuklah juga dalam aspek pendidikan kepada anak-anak umpamanya. Boleh untuk kita lakukan sedikit hukuman sebagai balasan ataupun denda kepada mereka tidak mengikut apa yang ingin ditekankan umpamanya.
Tetapi hukuman mestilah bersifat mendidik. Bukannya hukuman yang bersifat mahu menjatuhkan maruah, bukan hukuman yang bersifat menghina seseorang. Dan inilah maqasid ataupun maksud pelaksanaan sesuatu hukum dalam Islam, sifatnya hendaklah mendidik. Dan kita perlu menyerap maqasid ini dalam setiap sesi pembelajaran. Biarkan murid itu tahu kenapa dia dikenakan tindakan demikian-demikian, supaya nanti dia tidak memberontak dan langsung dia akan lari daripada sesi pembelajaran. Dan lebih malang, dia lari kalau kata sesi pembelajaran yang dia lari itu adalah bidang ataupun sesi pembelajaran Al-Quran. Sangat-sangat bahaya, kerana ia boleh menjadikan seseorang itu semakin jauh daripada pembelajaran Al-Quran. Saya kira cukup sekadar itu dulu atas apa yang tajuk boleh kita bincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada semua para guru ataupun mereka-mereka yang melakukan proses pendidikan dalam kehidupan, yang melakukan, yang sentiasa berhadapan dengan situasi kita mendidik seseorang, kita mendidik diri kita sendiri, supaya dipermudahkan urusan kita semua dan diberikan taufik dan hidayah ke dalam hati kita serta hati mereka yang kita sedang membentuknya, yang kita sedang mendidik mereka dengan akhlak serta perilaku Islam yang sangat mulia, insya-Allah. Saya kira cukup sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.